Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung lagi tajuk yang sama iaitu fi'il mudhari'. Okey. So hari ini kita akan tengok perbezaan fi'il mudhari' ketika dia berada di dalam jumlatul ismiyah dan juga jumlatul fi'liyah. Okey, jumlah ismiyah ini ialah ayat yang bermula dengan kata nama, isim. Dan jumlatul fi'liyah iaitu ayat yang bermula dengan kata kerja. Okey, ada beza. Fi'il mudhari' ni dia berbeza-beza. Maksudnya, kalau dia duduk dalam jumlah ismiyah, dia akan jadi yang lain. Dia duduk dalam jumlah fi'liyah, dia akan bertukar jadi yang lain pula. Okey, jadi kita tengok pada jumlatul ismiyah dulu. Kita tengok dulu contoh fi'il mudhari' ketika dia berada dalam jumlah ismiyah. Okey, so disebabkan ismiyah, maknanya semua ayat ini bermula dengan isim, kata nama. Okey, iaitu contohnya manusia. Okey, jadi at-talibu ini seorang lelaki. Okey, tengok gambar pun seorang lelaki. Seorang pelajar lelaki. Yabtasimu, sedang tersenyum. Okey, atas wazan yaf'alu. Okey. Yang kedua, at-talibani. Okey, dua orang pelajar lelaki. Mana kita tahu dua orang pelajar lelaki? Sebab adanya apa? Okey, adanya alif dan nun di hujung ini. Okey, jadi kita tahu dua orang pelajar lelaki sebab kita nampak ada alif nun. Okey, apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut dua orang, makanya fi'il tersebut juga kena ikut. Okey, dia kena ikut. Maksudnya kalau yang buat perbuatan itu lelaki, dia pun kena lelaki juga. Kalau yang buat perbuatan ini dua orang, maka fi'il ini pun perlu jadi untuk dua orang. Okey, so bila at-talibani maksudnya huma. Okey. Jadi huma wazan fi'il mudhari' bagi wazan fi'il mudhari' untuk huma ialah yaf'alani. Okey, so sebab itulah fi'il ini pun yabtasimani. Okey, kita tengok apabila fi'il ini bertukar kedudukannya. Okey, ini jumlah ismiyah, maknanya dia akan bermula dengan kata nama. Macam mana kalau ayat kita ini bermula dengan kata kerja? Maksudnya yabtasimu ini akan duduk di hadapan ayat. Okey? Okey, so kita tengok sebelah sini. Okey, apabila kata kerja ini duduk di permulaan ayat, okey, automatik dia akan menjadi jumlatul fi'liyah, Okey, kata kerja di depan, okey, dia akan jadi jumlatul fi'liyah, ayat yang bermula dengan kata kerja. So, apabila fi'il madhi atau fi'il mudhari' berada di hadapan ayat, okey, maka dia perlu menjadi mufrad. Okey, so apabila fi'il mudhari' atau madhi berada di hadapan ayat, maka dia perlu menjadi mufrad. Mufrad ni maksudnya apa? Okey, so kita tengok. Wazan fi'il mudhari' untuk huwa dan hiya. Okey, ini saja yang mufrad. So, maknanya huwa wazannya yaf'alu. Manakala hiya wazannya taf'alu. Okey, hiya untuk muannas, manakala huwa untuk muzakkar. Okey, jadi dekat sini yabtasimu. Okey, sedang tersenyum pelajar lelaki. Okey, tak apa, tak ada masalah. Sebab yabtasimu ini memang dah pun mufrad. Mufrad ni maksudnya singular, satu sahaja bilangan dia. Okey, jadi yabtasimu at-talibu. Okey, ni memang tak ada masalah. Dia sama je dengan sebelah ni. Sebab dia memang mufrad. Okey, dah memang orang yang buatnya adalah seorang. Jadi tak ada masalah. Dia memang sama. Okey, tetapi untuk contoh yang kedua ini. Okey, orang yang melakukan perbuatan tersebut dua orang. At-talibani. Okey, ada alif nun dekat belakang.
Okey, tetapi disebabkan ayat kita ini bermula dengan fi'il, bermula dengan kata kerja, okey, maka kita kena jadikan dia mufrad. Okey, mufrad. Okey, ingat semua fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang terletak di hadapan ayat dia perlu menjadi mufrad. Okey, so mufrad ni yang mana? Yang ini. Atas wazan yaf'alu atau taf'alu sahaja. Sekiranya orang yang melakukan perbuatan tersebut lelaki, gunakanlah wazan yaf'alu. Sekiranya orang yang melakukan perbuatan tersebut perempuan, maka gunakan wazan taf'alu. Okey, jadi kat sini dua orang. Okey, walaupun dia dua orang kita tak peduli sebab kata kerja ni dekat depan ayat. Kita cuma kena tahu orang ini lelaki atau perempuan. Jadi at-talibani ini lelaki. Jadi kita pergi ke sini. Okey. Wazan untuk mufrad muzakkar adalah yaf'alu. Jadi dia akan menjadi ya bertasimu. Berbeza kalau at-talibani ini duduk di depan. Okey, maknanya fi'il pun kena ikut juga isim. Isim dua orang lah fi'il. Isim lelaki lah fi'il. Tetapi kalau fi'il kat depan, dia terus automatik mufrad. Tak kira lah orang yang buat perbuatan tersebut seorang ke, dua orang ke ataupun ramai. Okey, kita tengok contoh untuk mu'annas. Okey, untuk mu'annas. Okey, tengok. Sekiranya dia memang dah mufrad, dia memang dah seorang, singular. Dia tak ada beza pun. Sama. At-talibatu tabtasimu. Yang ni tukar kedudukan je. Tabtasimu at-talibatu. Tetapi apabila dia menjadi ramai ataupun dua orang, dia berbeza. Okey, tengok macam contoh yang kedua ini. Okey, dua orang pelajar perempuan. Dia jadi at-talibatani. Okey, kalau ayat tu jumlah ismiyah, maknanya fi'il kena ikut isim. Okey, isim dua orang lah fi'il. Musanna. Okey, tetapi kalau fi'il terletak di hadapan ayat, dia akan menjadi mufrad. Okey, jadi sekarang ni kita kenal pasti at-talibatani ini dua orang pelajar perempuan, maknanya mu'annas. Okey, jadi mufrad mu'annas atas wazan hiya menjadi taf'alu. Jadi at-talibatani ini fi'ilnya tabtasimu. Kita tak perlu lagi tabtasima ni sebab di hadapan ayat. Okey, terus mufrad bagi tabtasima ni tabtasimu, sedang tersenyum dua orang pelajar perempuan. Okey, sekiranya at-talibatu yabtasimna. Okey, yang ini pun sama. Disebabkan isim di hadapan, jadi fi'il kena ikut isim. Isim ini jamak mu'annas, maka fi'il pun kena ikut wazan bagi jamak mu'annas, iaitu hunna. Okey, wazan untuk hunna apa? Yaf'alna. Okey, jadi fi'il ini pun kena ikut wazan isim. Okey, wazan ini talibat ini iaitu jamak mu'annas. Okey, maknanya hunna, ramai perempuan. Jadi wazannya yaf'alna, maka dia menjadi yabtasimna. Tetapi sekiranya fi'al di hadapan, maka saya kata tadi dia akan menjadi mufrad. So kita kenal pasti at-talibat ini perempuan, jadi apa dia wazannya? Okey, kita tengok wazan kepada hiya. Okey, sebab hiya ni ialah mufrad mu'annas. Okey, kena ambil yang mu'annas sebab talibat ni mu'annas, tak boleh tengok huwa. Jadi wazan bagi hiya, okey, taf'al. Jadi dia akan menjadi tabtasimu. Okey, sebab dia duduk di depan, jadi dia menjadi mufrad. Okey, dia tak perlu ikut isim. Kalau isim dulu barulah fi'il ikut isim. Kalau fi'il dekat depan, dia tak perlu ikut isim. Dia terus automatik mufrad. Yang bezanya hanyalah dia mufrad muzakkar atau mufrad mu'annas. Itu sahaja.